3 tips macam mana kita nak jadi tenang ketika proses menjaga anak kita ni kan. Hai, Assalamualaikum dan selamat datang ke dalam sesi perkongsian kita untuk hari ni. So hari ni saya nak sharekan dengan anda semua 3 tips macam mana kita nak jadi seorang parents yang tenang. So dalam 3 poin ni, poin yang terakhir tu, poin ketiga ni sangat-sangat penting lah kan untuk anda boleh apply kan. Sebab apa? Tenang bagi saya lah, selalu cikgu atau guru saya cakap, bila kita tenang, kita akan menang. Itu selalulah dia akan cakap, kita nak jadi seorang apa-apa je, jadi seorang usahawan ke, kita bila bekerja ke, atau kita jadi seorang pelajar ke dulu kan, kita kena bertenang dulu kan, kita kena relax, barulah orang kata apa, dapat idea, dapat macam-macam cara kan. So benda tu sangat penting ketika proses apply kan dalam proses mendidik, menjaga anak kita dari si kecil dan semanja tu. Boleh? So poin yang pertama untuk kita nak menjadi seorang parent yang tenang, kita perlu kita perlu kawal emosi kita. Sebagai parent ni, kita sendiri kena kawal dulu emosi kita kan. Kita kena tahu lah, kadang-kadang kita ni je lah, kadang kita boleh cakap je kan, tapi bukan senang nak buat kan. Sama juga macam saya kan, bila contoh dia kan, bila kadang-kadang kita ni dah penat kan, dah stres, balik kerja, jalan jam apa semua kan, lagi kalau mami yang dah kerja kan, yang bekerja, dia balik rumah tengok rumah bersepah kan, anak dia lepas tu dengan mainan anak dia lah apa semua, and then dia kena, contohnya kena masak pula kan untuk keluarga, untuk family kan. So benda tu akan ada stres kan dekat kat mami, dekat parents kan. So bila anak buat sikit je masalah, kita terus nak melenting kan. So benda tu akan bagi impact yang tak baik lah kan dekat anak kita kan. So ya, kita faham kadang anak ni yang dah lagi yang kecil-kecil tu kan, yang tak berapa faham sangat apa yang ni, dia akan lasak kan, dia nak main sana, lompat sini, lompat sana kan. So kita sebagai parents ni, kita kena belajar dulu macam mana kita nak kawal emosi kita. Contoh dia, bila kita dah nak marah tu kan, kita kena cari, kita kena tahu, okey, aku dah nak marah ni, apa yang boleh kita buat untuk kita reducekan marah tu kan. Lain orang lain cara dia kan. Mungkin ada orang, dia pergi ke toilet, okey dah marah ni, pergi toilet. So ada orang, dia nak marah ni, dia pergi minum air dulu kan. Kita kena cari dalam diri kita sendiri tu, bila kita dah tak terkawal sangat tu, apa sebenarnya kita yang kita boleh buat untuk kawal kita punya emosi tu kan. So tu benda tu sangat-sangat penting supaya kita tak over kan, tak over sangat lah tindakan kita tu terhadap anak-anak kita kan. So kita kena cari point, kita kena cari cara untuk kita reduce kita punya emosi. Macam kita nak kawal emosi tu kan, kita kena cari benda tu kan. So poin yang pertama. And then poin yang kedua kat sini adalah macam mana kita nak sentiasa tenang ketika jaga, membesarkan anak kita ni. Kita kena sentiasa ada connection, kita kena sentiasa berhubung dengan anak kita ni kan. Cara dia, contoh dia, mungkin kita contohnya bila anak-anak kita, bawa anak kita pergi ke playground, tempat padang ke apa, dia ajak kita berlari sama dengan dia kan. So kita nak berhubung dengan dia, kita kena contoh dia ajak, okey mami jom lari sama, kita join lah sekali, kita selami kan, selami dia punya selami dia punya jiwa sebagai seorang anak-anak kan. So benda tu dia akan buatkan diri kita tenang juga, kita faham macam mana kita nak uruskan anak kita ni kan. Bila kita dah faham cara dia, tindakan dia, apa yang dia suka, senanglah untuk kita uruskan, untuk kita mendidik, kita menjaga anak kita tu. Faham tak maksud dia? Kita kena selami, kita kena selalulah bersama dengan dia kan. Kita kena tahu apa yang dia suka, apa yang dia tak suka kan. Benda suka tu kita galakkan atau kita buat sama-sama dengan dia. And then bila kita dah tahu, macam ni cara dia, okey, bila dia dah macam dia dah lasak sikit, okey macam ni nak kawal dia. Kan ada, kita lain parents, lain anak kan. Dia ada lenggok-lenggok dia tersendiri kan. So macam mana kita nak ni, terpulang pada kita, macam kita nak adapt kepada anak kita tu. So cara dia, kita kena masuklah ke dalam dunia dia kan, dunia anak-anak kita tu.
Kalau dia suka yang lasak sikit, okey, tengok permainan apa yang dia suka. Dan dari situ kita tahu, oh macam ni, kalau dia panjat, okey aku kena tegas sikit, tak boleh contoh dia. Kalau dia macam minat berlari macam tu, kita join lah dia lari. Kita dapat faham apa emosi anak-anak kita ni. Alright, boleh. So poin yang kedua. Dan ni poin yang sangat-sangat penting yang ditunggu, iaitu poin yang ketiga ni adalah kita kena, poin ketiga ni dia ada hubung kait dengan poin yang pertama tadi tau. Maksudnya kita kena bagi bimbingan emosi dekat anak-anak kita tu kan, anak kecil tu. Sebab apa saya percaya budak kecil ni, anak-anak kita yang kecil tu mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, dia susah nak kawal emosi dia, betul kan? Kadang-kadang dia nak mengamuk je kan, dia marah je, dia tak pandai nak kawal dia punya emosi tu lagi. So kita sebagai parents, kitalah yang sepatutnya ajar macam mana nak kawal emosi si anak tu kan. So cara dia adalah macam dia berhubung balik dengan poin yang pertama, iaitu kita sendiri kena kawal emosi kita. Sebab apa? Bila kita dah tak tentu arah, kita marah dia, and then anak kita ni dia akan cepat senang ikut apa yang parents dia buat, apa reflection, apa efek, apa kesan dia, sesuatu tindakan daripada parent dia tu, anak ni dia senang ikut. Sebab itulah kita kalau ni, kita jangan terus melenting dekat dia kan. Kalau boleh cara lembut dulu, relax dulu kan. Kalau benda-benda yang tegas, kita kena tegas lah. Benda yang tak sepatutnya, kita cakap okey tak boleh ni, kena macam ni. So kita sebagai parent perlu bagi bimbingan kan, dekat bimbingan emosi sini, bimbingan emosi kepada anak kita tu kan. Kita sendiri yang perlu kawal diri kita dulu, baru kita boleh bagi bimbingan dekat kita punya anak tu. Faham tak kan? Dia ada hubung kait dia kan. So bila kita dah dapat kawal diri kita, then bila dah kita pandai ajar anak kita cara emosi yang betul kan. Bila macam ni kena macam ni, kalau time makan kena makan kan. So benda tu bila anak kita dah faham, dia pun dah senang untuk kawal dia punya emosi, so kita pun akan tenang juga kan. Bila dah tenang, mula senang untuk kita buat apa-apalah yang kita suka kan. Kita nak mendidik dia, kita nak mengajar dia, so barulah hidup kita akan tenang. Okay, faham tak maksud dia kan? So kita recap balik, senang lah dia punya flow dia. First, kita kena kawal dulu emosi kita sebagai parent, kita kena kawal sendiri. Dan yang tadi, yang kedua adalah kita, macam mana kita nak tenang, kita berhubung, connection, selalu ada interaction dengan anak-anak kita kan, supaya kita boleh selami jiwa dia kan. Dan yang terakhir sekali, yang paling penting adalah kita kena bagi bimbingan emosi dekat anak kita dengan cara kita sendiri perlu kawal emosi kita. Kita kena tunjuk contoh yang baik kepada anak kita ni. Alright, boleh? Faham tak? Faham ke? Faham kan? Alright, so saya rasa itu saja sesi perkongsian kita untuk hari ni. Kalau anda mami-mami semua ni kan ada rasa macam okey, betul jugalah apa yang mami rasa, nak luahkan ke kan, setuju ke tak setuju ke, atau apa yang anda dapat belajar, boleh komen dekat ruang komen di bawah ni. Supaya apa, ialah kalau ada tip apa yang mami nak ke, boleh juga komen dekat bawah ni. Alright, boleh. So last sekali, kalau rasa bermanfaat, boleh tekan like dan sharekan video ni kepada lebih ramai orang, supaya apa, diorang juga dapat belajar dari sesi-sesi perkongsian kita untuk hari ni. Alright, boleh. So itu saja, kita jumpa lagi insyaAllah nanti di next sesi perkongsian. Kita jumpa lagi nanti. Bye bye. Assalamualaikum.